Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih bersama-sama saya lagi di dalam program Sembang bersama Abang Ami. Okey, hari ini kita akan belajar bagaimana nak analyse tangki nitrox kita. Alright, so jangan lupa aktifkan selam anda. Okey, persoalannya, kenapa kita perlu untuk analyse tangki nitrox kita? Okey, kita ada dua sebab. Yang pertama adalah tanggungjawab untuk analyse tangki adalah tanggungjawab nitrox diver itu sendiri. Dan dia tidak boleh mewakilkan mana-mana pihak untuk nak analyse tangki nitrox dia. Okey? Yang kedua, sebarang kesilapan nilai oksigen di dalam tangki nitrox kita boleh membawa kecelakaan kepada diri kita. Okey, kalau tangki oksigen tu kita analyse terkurang oksigen walhal oksigen tu tinggi, ia boleh menyebabkan kita terkena oksigen toxicity, atau apabila kita tersilap setting, sebenarnya kandungan oksigen tu rendah tapi kita terset tinggi. Ada kemungkinan waktu kita menyelam, kita akan menjangkaui kita punya NDL dan ini akan menyebabkan kita terkena DCS. Jadi ingat, jadi tanggungjawab untuk nak analyse tangki adalah tanggungjawab nitrox diver itu sendiri. Okey, kita tengok apa peralatan yang kita gunakan untuk nak analyse kita punya tangki nitrox. Okey, saya ambil peralatan yang saya guna. Okey. This is oxygen analyzer saya. Yang saya guna adalah Analox E2. Okey, tengok dalam peralatan saya macam mana saya menyimpan benda ni. Okey, saya menyimpan di dalam kotak yang gelap. Okey. Dan saya simpan benda plastik bubble ni kan, untuk supaya saya punya equipment saya kadang bila saya bawa berhentak sana berhentak sini, dan saya simpan di dalam tempat yang kedap udara. Actually bekas ni is bekas scuba mask saya, tapi saya bubuh tape dekat luar, dan tape ni is tape getah. Itu actually you boleh buat sendiri, tapi kalau you ada bekas-bekas lain macam Pelican ataupun apa-apa HRPC atau apa-apa saja yang bekas kedap untuk simpan you punya oxygen analyzer ni, lagi bagus. Okey, kita tengok dekat peralatan ni. Apa ada dekat peralatan ni? Okey, dekat peralatan ni dia ada, yang pertama adalah tempat nak switch on off dia. Okey. Kemudian yang kedua is tempat sensor dia. Sensor dia sebenarnya kat dalam ni. Sensor dia dekat dalam ni. Ini dia punya knob dia. Dia ada dua cara udara nak boleh masuk. Satu, udara masuk daripada sini. Satu lagi, kalau kita pakai hose, kita boleh masuk juga dekat sini. Okay. Alright. Okay. Yang kedua is dia punya display dia. Display dia dekat sini. Alright. Dan dekat sini is butang calibrator. Okay, kenapa saya suka pakai alat ni? Sebab bila saya senang nak pegang. Tengok ni. Dia senang nak pegang. Sedap tangan kita untuk nak pegang alat ni. Just nice. Okey. Perlu anda ambil perhatian kan. Sensor ni kena jaga betul-betul. Jangan bagi equipment ni basah terendam dengan air ataupun sebagainya. Sebiji sensor ni harga dia dekat 800 lebih. So jangan cari pasal. Kita akan tengok macam mana cara nak pakai equipment ni. Pertama is kita tekan butang on. Okey. Bila lepas kita tekan butang on, dia ada display dekat sini. So dalam display ni, apa yang you nak kena buat is you kena calibrate you punya analyzer ni. So macam mana you nak calibrate? Satu is you calibrate menggunakan udara biasa 21%. Ada setengah equipment you boleh calibrate daripada tangki-tangki yang you tahu berapa persen oksigen dia. Okey, macam jenis ni kan, bila kita nak calibrate, kita boleh ubah dia punya figure. Ada setengah oxygen analyzer, dia cara dia nak calibrate, dia tak ada knob ni. Dia ada satu butang. So butang tu you kena masukkan dekat air yang ada 21% ataupun you di persekitaran yang 21%, kemudian you tekan butang tu lama-lama,
kemudian dia akan calibrate dekat 21%. So, untuk equipment tu, dia hanya boleh calibrate dekat udara 21% saja. Jadi kalau macam yang analog ni, kalau you ada rujukan yang lain, you boleh buat adjustment. Okay? Dan sebenarnya dalam market dia ada banyak lagi brand-brand lain. Tapi saya selesa menggunakan Analogs ni. Saya dah gunakan Analogs ni dah lebih daripada 3 tahun. Dan sehingga kini, bila saya tengok dia punya error kad bacaan oksigennya tu masih tak lari lagi. Okay. So, sekarang apa yang kita nak buat? Kita calibrate. Jom! Aktifkan selam anda. Okey, selalunya selepas kita dah order tangki ni, dive center akan minta kita datang untuk cek sebelum kita nak gunakan tangki ni pada keesokan harinya. Selalunya dia akan datang dengan dia punya cap. So, cabutkan dia punya cap, kan? So, kita ambil kita punya oxygen analyzer. Okey, so apa kita buat? Kita pusing dekat sini sampai kita dapat bacaan 20.9. Okey, nampak? Supaya kita dapat 20.9 ngam-ngam. Okey, bila nak ubah ni, kita kena pusing benda ni sikit-sikit sebab dia terlalu sensitif. Okey, biasanya kalau kita baru lepas habis calibrate daripada tangki nitrox yang lain, dia punya value dia dekat sini, dia lambat turun. Nampak tu? Dia lambat turun. Dia lambat turun. Jadi, macam mana kita nak mempercepatkan dia? Kita ambil tangki air yang biasa, kita buka dia, kan? Bukakan dia, kita masuk kat dalam ni dan kita tengok dekat dia punya sensor dia sampai sensor dia bagi reading yang menurun. Okey, kita tengok dekat sini. Okey. Turunkan dia sampai saya dapat saya calibrate sampaikan dia jadi 20.9. Okey. Kemudian lepas tu saya boleh tutup. Okey. This is how saya calibrate 20.9. Kemudian lepas tu apa yang saya buat? Saya ambil tangki nitrox. This is tangki nitrox. Okey, saya buka air ni sikit. Okey. Saya masukkan sampai saya dapat reading. Okey. Okey, tengok. Sampai reading dia tak bergerak. Okey. Okey, ni saya dapat reading dia berapa? Saya dapat 31.2 dan dia tak bergerak. Okey, so bila dia dah tak bergerak, so value yang saya akan gunakan dekat tangki ni adalah 31%. Jadi apa yang saya perlu buat? Jadi saya perlu ambil masking tape. Dekat masking tape tu saya tulis nama saya, Suhaimi. Saya tulis EN 31 dan saya tuliskan dia punya MOD. Jadi macam mana cara nak calculate MOD? Dia ada berapa? Dia ada dua cara. Satu is you boleh gunakan maklumat MOD yang you dapat daripada dive komputer, ataupun you boleh buat calculation is based on 1.4 you divide by 0.31. So you akan dapat dia punya reading dia adalah 4.5. You tolak 1, you dapat 3.5, you kali dengan 10. So you punya MOD adalah 35.16. Alright. The next video yang saya akan buat adalah bagaimana nak configure di dalam dive komputer anda. So, jangan lupa saksikan video saya selepas ini. Dan kalau anda berminat dengan video saya ini, please subscribe, like dan komen dekat bawah. Jika video ini memberi manfaat kepada anda, jangan lupa sharekan video ini kepada kawan-kawan yang lain. Bye-bye. Aktifkan selam anda.